TV KPM. Okey, sodium karbonat dah ada. Penuh balsam pun dah ada. Cukup. Okey, dah sedia dah untuk buat eksperimen. Tapi mana pula Cikgu Rosnizan ni? Pergi cari cikgu sekejap lah. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot Menengah Atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Baik, hari ini kita nak belajar tentang sains tambahan tingkatan 5 bersama dengan seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya, iaitu Cikgu Rosnizan Muhammad, merupakan guru cemerlang sains tambahan dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Lukman? Sihat? Alhamdulillah saya pun sihat Cikgu. Baik, terima kasih kepada Cikgu Rosnizan yang sudi bersama dengan kita hari ini. Kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nurul Adina Rashid dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Seremban. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey, baik. Terima kasih juga kepada Cikgu Nurul Adina yang sudi bersama dengan kita. Okey, Cikgu Rosnizan. Ya, saya. Untuk hari ini dan segmen ini kita nak fokuskan tentang apa Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Lukman. Okey, hari ini kita akan fokuskan kepada tajuk di mana kita akan buat ujian anion dan juga kation bagi garam. Okey, sebelum tu saya masuk dulu sebahagian kecil berkait dengan tajuk ni lah. Boleh Cikgu? Iaitu analisis kualitatif garam. Apa yang dikatakan analisis kualitatif garam, iaitu teknik untuk mengenal pasti kation dan juga anion yang hadir dalam suatu garam, di mana apa yang kita tengok adalah dari segi kita analisis sifat fizik garam. Sifat fizik ni kita tengok luaran dia je, dari segi warna, dari segi dia punya bentuk dia, dan yang kedua kita tengok dari segi kita analisis sifat kimia garam. Yang inilah yang kita perlu tindak balaskan, sama ada kita tindak balaskan dengan menggunakan penuh balsam ataupun dengan bahan-bahan kimia yang lain lah. Okey, dalam analisis hari ini yang kita buat hari ini hanya satu sahaja, tetapi secara keseluruhannya ada 6. Okey, yang pertama apa dia? Okey, yang pertama di mana kita perhatikan warna garam atau warna larutan terlarut garam. Di situ kita uji satu-satu garam. Kalau kita dah dapat dia punya warna garam, maka kita boleh tentukan dia jenis apa. Okey, dia punya kation apa dan juga anion ni apa. Ataupun langkah yang kedua, kita perhatikan keterlarutan garam dalam air. Okey, langkah yang ketiga, kita perhatikan kesan haba ke atas suatu garam. Bila sebut je kesan haba, mesti kita bakar dia lah. Okey, kita panaskan dia ke, kita nak tengok dia punya gas yang terhasil ataupun sebagainya. Okey, yang keempat, kita tengok kita pasti gas yang terbebas apabila tindakan haba dan ujian gas dijalankan ke atas garam tersebut. Yang tadi kesan haba, kita tengok dia punya kita punya gas yang terbebas juga samalah dan dua ni. Cuma bezanya kalau kita dah tahu satu benda, kita tengok yang kedua pula nanti. Sebab kadang-kadang anion dan kation dia ada 2-3 tindak balas tu dia sama je hasilnya. Okey, yang kelima, kita kena pasti mendakan yang terbentuk apabila suatu reagen spesifik diuji ke atas larutan garam berkenaan. Ada beberapa reagen lah yang kita gunakan. Dan yang keenam, kita jalankan ujian pengesahan kehadiran kation dan juga anion. So ada 6 langkah untuk mengenal pasti garam tersebut mengandungi ion-ion apa.
Okey, seterusnya yang ni saya bagi beberapa contoh lah. Okey, contoh hasilnya, contoh kalau kita tengok pepejal tersebut, kalau warna putih ke warna hijau, maka kita dapat tentukan. Kalau kita tengok situ warna putih, kita banyak ion natrium, kalium dan sebagainya. Maka kita tak dapat nak pastikan ion jenis apa dengan melihat hanya satu benda. Ataupun kita larutkan di dalam air di mana terhasillah larutan aqueous juga tidak berwarna. Jadi beberapa ion berkenaan kita tak dapat pastikan, maka kita buat analisis yang lain. Okey, ada beberapa tu, so Luqman boleh tengoklah. Okey, dan juga penonton rumah, anak-anak murid kita semua boleh tengok beberapa contoh warna pepejal dan juga larutan aqueous. Seterusnya, kalau kita tindakan kita nak kesan gas dia. Okey, murid-murid kita dulu di menengah rendah, di sekolah rendah, bahkan dia dah belajar sedikit berkait dengan gas yang paling biasa, iaitu gas oksigen, di mana kita nyalakan kayu uji berbara. Okey, hidrogen kalau kita uji, yang ni akan menghasilkan bunyi pop. Macam dia meletuplah, tapi taklah meletup kuat sangat sebab gas tu kecil saja. Tapi kalau gas tu banyak, maka dia akan meletup dengan lebih kuatlah, yang itu amat bahaya. Dan juga gas karbon dioksida, yang tiga ni yang biasa murid-murid kita tahu. Dan ada beberapa macam amonia, klorin dan juga nitrogen dioksida. Gas yang ni dia sedikit bahayalah. Kalau nak buat kat sini tak bolehlah. Yang tu kita kena buat dalam makmal, di dalam kita panggil satu bukan bilik lah, dia panggil kebuk wasap. Di mana gas tu terus dialihkan ke luar bangunan dah. Okey, seterusnya kesan haba. Okey, kesan haba yang inilah kalau kita panaskan dia, maka daripada warna garam asal putih, bila dia dalam keadaan panas dia jadi warna kuning, dan dalam keadaan sejuk dia bertukar jadi warna putih. Maka yang tu kita dah tahu dia katayon dia adalah zinc 2 positif, iaitu ion zinc. Okey, begitu juga dengan warna biru. Okey, hasil dia bila dah panaskan jadi warna hitam, ataupun warna hijau, hasil yang dipanaskan adalah warna perang. Maka di situ kalau kita tengok hitam, perang, maka kita dah dapat tahu ion yang terlibatnya apa. Yang beberapa langkah dia lah. Okey, ada apa-apa Aiman nak tanya, Luqman nak tanya ke? Okey, tadi cikgu ada sebutkan 6 langkah untuk kita menganalisis kualitatif garam. Jadi bagaimana cikgu? Adakah ke-6 langkah itu kita perlu buat semua ataupun mungkin dalam 3-4 langkah saja sudah memadai? Ya. Okey. Kita buat satu-satu. Contohnya kata dapat satu jenis garam, kita tengok dulu warna dia apa. Kalau kita dah dapat kesan dengan warna saja, maka itu kita dah dapat garam, maka kita stoplah yang lain. Kalau kita nak sahkan lagi, kita buat yang kedua. Mana-mana yang hasilnya kadang-kadang setengahnya kalau kita buat satu analisis, dia memberi gambaran kepada kita ada 2-3 jenis ion yang hadir. Maka kita buat analisis yang kedua, mungkin 1 atau 2 ion yang kita boleh nampak, dan last sekali kita buat satu analisis dan 1 ion sahaja yang ada. Maka kita berhenti kat situ. Okey, baik cikgu. Kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot Menengah Atas.